أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dikasihi, yang dihormati saudara pengurusi majlis, yang dikasihi pengurusi masjid Syekh Ahmad, Sahibul Samahah Datuk Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, barisan panel, datuk-datuk, tuan-tuan guru, asatidah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semoga majlis kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi ini saya akan membentangkan kepada para masyaikh, tuan-tuan dan puan-puan, penjelasan yang mudah dan ringkas dengan bahasa masyarakat mengenai manhaj tasawuf dalam akidah Islam yang saya tumpukan kepada satu tokoh ulama, iaitu Syekh Ahmad Sirhindi dalam kitab Al-Maktubat. Jadi tajuk pada pagi ini lebih fokus, iaitu manhaj tasawuf Syekh Ahmad bin Abdul Ahad As-Sirhindi dalam akidah Islam menurut kitab Al-Maktubat. Sebab majlis ni pun tokoh-tokoh yang bernama Ahmad ni banyak, jadi saya cuba nak ambil keberkatan dengan menghuraikan tokoh-tokoh tersebut. Macam mana? Baik, sebelum itu, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, para masyaikh, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apakah itu manhaj ahli sunnah wal jamaah sebelum kita nak membincangkan mengenai pemikiran atau pendekatan ulama tasawuf di dalam akidah Islam ini. Adakah dia suatu benda yang berbeza ataupun sama? Kita tengok. Jadi bila disebut sebagai manhaj, bermaksud jalan, pendekatan dan perjalanan. Di dalam Al-Quran ada menyebut, auzubillahi minasyaitonirrajim, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Di sini sebagai satu asas kepada penggunaan manhaj yang diambil daripada Al-Quranul Karim. Baik. Manhaj di segi perbahasan yang lebih mendalam merupakan satu kaedah dan pendekatan yang teratur. Macam kita nak masuk masjid ni lah, SOP lah, macam tu. SOP nak masuk masjid ada begitu, begini, gitulah manhaj. Kita nak memahami akidah Islam menurut Al-Quran dan Sunnah, dia kena ada SOP dia. Bahasa sekarang ni, SOP tu satu benda yang dah lumrah kita boleh faham. Suatu pendekatan yang teratur, benar, terang dalam beragama menurut cara Rasulullah SAW dan majoriti para sahabat. Diambil daripada Al-Quran juga. Disebut di dalam surah An-Nisa ayat 4, surah An-Nisa ayat 115, auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca yang penting-penting saja supaya mudah kita ambil faham. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Di sinilah dikatakan sabilil mu'minin itu jalan para sahabat. Baik. Saya pun diberi 45 minit, saya akan ringkaskan dan saya akan highlightkan poin-poin yang penting yang menjadi pertanyaan masyarakat pada hari ini.
Baik, daripada hadis Nabi SAW, jalan majoriti ataupun majoriti sahabah ataupun majoriti umat telah pun disebut di dalam satu hadis yang lain dengan satu istilah dinamakan sebagai Sawadul A'zam. Sawadul A'zam ni satu istilah yang diambil daripada hadis Nabi SAW daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati la tajtami'u ala dhalalah fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'zam. Maksudnya sesungguhnya umat aku tidak berhimpun, tidak akan sepakat, tidak berbincang untuk suatu benda yang salah. Umatku akan berbincang dan bersepakat dengan perkara-perkara yang baik, yang benar menurut Quran dan Sunnah. Jadi para ulama membincang, menghurai, mentahrir, kemudian membuat keputusan suatu yang menuruti Quran dan Sunnah. Dan mustahil mereka itu secara beramai-ramai bersepakat dengan perkara-perkara yang tak betul. Ini sebab tu kita ada ahli jawatan kuasa fatwa dan sebagainya, nak memutuskan secara kolektif, secara jama'i. Ini pegangan yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Ini dipanggil Sawadul A'zam. Okey. Baik, tentang mengapa Rasulullah SAW berpesan kepada kita tentang kepentingan untuk berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, kerana inilah jalan yang benar, yang selamat di dunia dan di akhirat. Sebab kita hidup di dunia ini sebagai satu cubaan, cabaran. Ada banyak perkara-perkara yang menyeleweng yang boleh merosakkan iman kita dan amalan kita, dan Rasulullah telah menyuruh kita untuk berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Ada tuntutannya, iaitu daripada satu hadis Nabi SAW, wa taftariqu ummati ala 30 wa 70 millah kulluhum finnar illa millah wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Umatku ini akan berpecah kepada 73 golongan. Kesemuanya itu akan masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan saja, iaitu golongan yang disebut sebagai golongan yang ikut aku dan para sahabatku. Persoalan timbul, bagaimana dengan firqah-firqah yang lain? Maka saya pun membuat satu studi bahawa firqah-firqah yang lain itu masih lagi adalah golongan umum muslimin dan ahli kiblat. Kerana apa? Kerana ada hadis yang lain yang menyebut kulluhum fil jannah illa firqah wahidah. Maksudnya walaupun ada sebahagian daripada golongan firqah-firqah yang masih berpegang dengan syahadah yang sama, iman yang sama, Islam yang sama, tetapi interpretation ada berbeza tentang mengenai pegangan ahli sunnah wal jamaah, dan tidak diputuskan oleh ahli jawatan fatwa sebagai satu benda yang orang kata apa, yang orang kata apa, yang jika orang kata apa tidak begini, sekiranya firqah-firqah yang lain itu yang masih berpegang dengan syahadah yang sama, iman yang sama, Islam yang sama, mereka itu masih lagi, tetapi berbeza interpretasi terhadap sebahagian daripada ajaran agama Islam, mereka masih lagi diiktiraf sebagai umumul muslimin ataupun ahlu kiblat, dan mereka di akhirat kelak juga akan masuk ke dalam syurga, tetapi akan merentasi beberapa fasa-fasa yang sukar. Sebab akidah mereka itu daripada segi bid'ah yang mereka lakukan di muka bumi ini. Sebab di sini ada hadis menyebut, hadis itu seolah-olah apa-apa menafsirkan hadis yang pertama tadi, yang umum tadi, kulluhum finnar illa wahidah. Hadis yang kedua tu menafsirkan kulluhum fil jannah illa firqah wahidah, iaitu siapa dia? Orang yang tidak beriman, iaitu manhum qala az-zanadiqah wa hum al-qadariyah, iaitu golongan yang secara batinnya tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis yang lain pula menyebut lagi, menyokong hadis yang pertama tadi, iaitu daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku akan masuk ke dalam syurga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah yang enggan masuk ke dalam syurga? Qala man ata'ani dakhala jannah, orang yang beriman yang taat kepadaku masuk syurga. Wa man asani,
orang yang ingkar, tidak beriman, tidak masuk ke dalam syurga. Ini satu benda yang perlu kita fahami secara teliti. Walaupun kita ada perbezaan daripada sedikit isu-isu di dalam ajaran Islam, tidaklah semudah-mudah kita mengkafirkan seorang itu. Kerana mengkafirkan seorang itu dia ada implikasi dunia dan akhirat. Yang pertama, di dunia kalau kita mengkafirkan seorang itu, tanpa satu kajian yang terperinci, melihat daripada usulnya, furuknya, implikasinya adalah yang pertama sekali, dia tidak boleh disolat di belakangnya kalau dia hidup. Kemudian kalau dia mati tidak boleh disemayangkan dan sebagainya. Berat implikasi takfir ini di dunia dan di akhirat. Seolah-olah kita mengatakan bahawa beliau ini adalah di akhirat akan masuk ke dalam neraka, sedangkan kita tak tahu. Kita tak tahu hakikat yang sebenar. Ini daripada segi nak mengatakan bahawa bahayanya mengkafirkan seseorang itu tanpa usul periksa yang jelas daripada segi usul dan furuk, dan perkara ini bukan mudah untuk dibuat oleh orang awam, melainkan diberikan kepada pihak autoriti yang boleh memutuskan yang sedemikian. Jadi kita orang awam tak boleh nak cakap-cakap itu dan begini, melainkan kita mengikut apa yang diputuskan oleh ahli jawatan kuasa fatwa, itu lebih selamat. Sebab kalau orang tu tidak bersalah, kita kata salah, takut benda tu kembali balik kepada kita. Wa ya'zubillah. Okey. Jadi ahli sunnah wal jamaah merupakan satu istilah yang merujuk kepada kefahaman. Ini penting lah, kefahaman, i'tiqad dan segala amalan yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Merangkumi juga sunnah Rasulullah ni Al-Quranul Karim lah. Okey, jangan kita tengok sunnah saja. Lepas kalau kita silap faham mengenai takrifan ini, kita sunnah Nabi sajalah, Quran tak kena ikut. Sedangkan sudah sebut sunnah Nabi ini merangkumi juga adalah Al-Quranul Karim sebagai panduan asas kita. Jadi sunnah akan menginterpretasikan, mensyarahkan apa yang ada dalam Quran. Dan para sahabat yang bersumberkan Quran dan sunnah, ajaran Nabi dan para sahabat dijelaskan, diperincikan dan disusun dengan kaedah-kaedah muktabar oleh tabi'in, para tabi'in maksudnya golongan ulama yang banyak. Okey, dan majoriti para ulama muktabar sebagai benar dan terpelihara dari satu generasi ke satu generasi untuk dipegang oleh majoriti umat Islam di dunia. Kita tengok sebagai contoh Imam Abu Hasan Asy'ari, mereka menyusun akidah Islam yang diambil daripada Quran dan Sunnah. Kemudian imam-imam yang selepas-lepas itu susun, ramai susun dan diperakui kebenarannya, kemuktabarannya. Begitu juga Abu Mansur Al-Maturidi, begitu juga imam kita Imam Syafi'i, imam yang empat, dan juga ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu tarikat pun disusun cara berzikirnya yang diambil daripada Quran dan Sunnah, kaedah-kaedah yang muktabar, kemudian diperakui, dipegang oleh majoriti ulama pada zaman itu, diturun sampailah kepada kita pada hari ini. Jadi ini saya nak cerita dengan cara yang mudah. Baik, adakah manhaj tasawuf ini bukan termasuk dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Soalan. Manhaj tasawuf adalah termasuk dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang diperakui oleh para ulama. Sebab kebanyakan kita hanya membincangkan manhaj tu, terutama sekali dalam bidang akidah ni, hanya mutakalimin saja. Bila sebut sufi ni seolah-olah terkeluar daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, sedangkan tidak, masih lagi berada dalam pengiktirafan ulama. Disebut dalam kitab oleh Imam As-Subki, mengatakan bahawa Ahlussunnah wal Jamaah ini bersepakat kepada akidah yang satu, pada hukum akal yang satu, iaitu wajib, harus, mustahil. Mereka berpegang walaupun pendekatan mereka berbeza berdasarkan metod mereka, iaitu al-hadis. Kita duk dengar banyak ahli hadis dalam YouTube, dalam Facebook, semua mendakwa mereka jugalah yang orang yang benar. Memang benar, tapi mereka juga tidak boleh menafikan golongan-golongan yang lain, sebab mereka pun mengikut Quran dan Sunnah juga. Jadi bila sebut ahli hadis ni, golongan yang bukan ikut hadis saja, dia pun mengikut Quran dan hadis. Okey, iaitu pendekatan mereka iaitu Quran, hadis dan ijma'. Ini clear. Baik. Golongan yang kedua iaitu ahli nazar wal akal, iaitu ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah, ulama mutakalimin. Dan mereka juga menggunakan, merujuk kepada Al-Quran, hadis, ijma', menggunakan Al-Quran, hadis dan akal.
Maksudnya still masih lagi Al-Quran dan Sunnah itu satu sumber yang dirujuk dan menggunakan akal untuk memahami, menjelaskan dan menolak pahaman-pahaman yang menjeleweng dengan gaya dan metod yang diterima oleh Islam. Okey. Kemudian al-wujdan wal kasyaf. Al-wujdan wal kasyaf ni satu istilah yang merujuk kepada ulama-ulama sufi. Mereka juga merujuk kepada Quran, hadis dan juga akal dan juga kasyaf ilham. Diiktiraf sebagai manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya ahli sufi tidak menolak pun penggunaan akal, tidak juga menolak penggunaan Quran dan sunnah, tidak hanya berpegang kepada kasyaf semata-mata, tetapi kasyaf itu digunakan untuk mentahqiqkan kebenaran yang ada dalam Quran dan sunnah dan akal. Dia bukan selain daripada itu. Ini kita kena faham. Keempat-empat ini dia saling bergantung di antara satu sama lain. Okey? Jadi kalau orang menggunakan kasyaf saja, kena tengok juga akal boleh terima ke tidak. Semua itu dia berkaitan. Okey? Jadi istilah-istilah yang digunakan dalam literatur turas Islam mengenai Ahlussunnah wal Jamaah ialah ma'ana alaihi wa ashabi. Itu istilah yang digunakan dalam kitab-kitab turas. Sawadul Azam, bila kita dengar Sawadul Azam tu majoriti umat lah, istilah Arab yang digunakan dalam kitab-kitab Islam ataupun digunakan sebagai firqah najiyah. Ini istilah yang digunakan dalam kitab-kitab Islam. Al-Jamaah dan juga Ahlul Haq. Ada setengah kitab menggunakan Ahlul Haq tu merujuk kepada pandangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini terminologi yang digunakan oleh para ulama yang bijaksana bagi memastikan umat Islam yang kemudian memahami turah Islam dengan istilah-istilah yang telah digunakan sebagai menunjuk mereka ini berada dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah. Imam Murtada Az-Zubairi menyebut dalam kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin, apabila disebut ahli sunnah wal jamaah terutama dalam bidang akidah ni, iaitu adalah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik, kita akan sampai ke satu dia panggil substance perbincangan, pokok perbincangan yang kita nanti-nantikan ni, iaitu tentang apakah bagaimana manhaj tasawuf berinteraksi ataupun bertaamul dengan akidah Islam. Jadi saya nak bawa contoh di sini, iaitu satu contoh yang tokoh tasawuf, iaitu Syekh Ahmad bin Abdul Ahad Al-Faruqi As-Sirhindi. Beliau merupakan satu tokoh yang besar di dunia Islam di India, merupakan tokoh sufi, tarekat tasawuf umumnya dan tarekat Naqsyabandi khususnya. Ini tokoh besar. Sebenarnya tokoh ini dia bukan saja beramal dengan tarekat Naqsyabandi, dia juga beramal dengan tarekat-tarekat yang lain, iaitu Qadiriyah, Surwardiyah, Chistiyah, Kubrawiyah. Syekh Ahmad Sirhindi ni dia ada lagi tarekat-tarekat lain sebelum beliau masuk dalam tarekat Naqsyabandi. Maksudnya mereka tokoh ini mempunyai pengalaman yang luas. Dan keturunan Syekh Ahmad Sirhindi ni sampai kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dan beliau dikenali sebagai Mujaddid Al-Funsani dan Imam Rabbani. Mujaddid Al-Funsani dan Imam Rabbani. Kalau para masyaikh tarekat Naqsyabandi khususnya, di dalam tawajuh mereka itu akan menyebut wa ila ruh Imam Ar-Rabbani. Kadang-kadang saya nak tanya juga, kenal ada Imam Rabbani itu siapa? Imam Rabbani itu adalah Syekh Ahmad bin Abdul Ahad As-Sirhindi. Kadang-kadang disebut dengan wa ila ruh Imam Imam Ruh Rabbani. Saya tengok juga dalam kitab-kitab yang lain, dia tak sebut nama, dia sebut kepada hadiyatan ila ruh Imam Rabbani, itulah Syekh Ahmad bin Abdul Ahad As-Sirhindi. Dan bacaannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Itu bacaan khusus yang dihadiahkan kepada Syekh Ahmad Sirhindi yang termaktub dalam kitab-kitab tariqat sebagai satu amalan untuk bertabaruk dengan dan berdoa untuk kebaikan imam-imam yang telah lalu. Beliau bertarekat Naqsyabandi dan berakidah mengikut mazhab Abu Mansur Maturidi. Tetapi Syekh Ahmad Sirhindi ini, dia kalau hurai mutakalimin dia akan campur dengan tasawuf. Itu di antara kelebihan beliau. Dan juga bermazhab fiqh Imam Abu Hanifah. Tokoh-tokoh dulu pun ikut imam empat mazhab ni. Kalau kita di Nusantara ni terkenal dengan mengikut akidah Asy'ari, kita ikutlah akidah Abu Hasan Asy'ari. Akidah tu juga yang dipakai oleh tasawuf pun.
mengikut culture ataupun kebudayaan kita Nusantara ni berakar umbi akidah Asy'ariyah tu dah kukuh dah. Sufi ke, muhadisin ke, mutakallimin ke, semua ikut akidah Asy'ariyah yang dibawa oleh Imam Ghazali, Imam Sanusi dan sebagainya. Begitu juga dengan fiqh. Ulama tasawuf macam mana hebat pun di Nusantara ni tetap berpegang teguh dengan Imam Syafi'i, mengikut zahir kalamnya juga yang sama, tidak berbeza dengan orang yang lain. Cuma berbezanya orang sufi ni dalam fiqh, dia mengambil pendapat yang ahwat, yang berjaga-jaga, yang lebih warak. Sebab dalam syariat ni dia ada takhfif dengan tasydid. Jadi orang tasawuf oleh kerana nak jaga hati dengan Tuhan, dia ambil dalam fiqh ni pendapat yang ahwat, yang lebih warak, supaya terjaga hatinya, terjaga adabnya, terjaga akhlaknya. Sebab tu kita tengok setengah para masyaikh ni nak makan pun dia berhati-hati dan sebagainya, tanya daripada mana ambil dan sebagainya. Bukan kata tak makan, tapi sumber itu nak ikut syarak dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perbezaan cara tasawuf bertaamul dengan fiqh. Jadi antara kitabnya adalah kitab maktubat. Kitab maktubat ni jarang dikaji oleh orang. Kitab maktubat ni asalnya kitab yang dikarang dalam bahasa Parsi, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Syekh Murad Al-Fuzani Al-Uzbiki di Mekah Mukarramah. Dan kitab ini telah memberi pengaruh besar terutama kepada tokoh ulama Islam, iaitu Haji Wan Sulaiman Wasidik yang merupakan Syekhul Islam Kedah yang ketiga, dan Badi'uz Zaman Syekh Nusi di Turki. Dan Haji Wan Sulaiman ni telah mengarang dan mengambil banyak pemikiran Syekh Ahmad Serindi dalam kitab-kitabnya pada awal tahun 1900 lagi. Dia dah ambil di antara kitab-kitab yang banyak menakalkan pendapat Imam Serindi ni oleh Syekh Wan Sulaiman ni, Al-Haudul Marud fi Bayan Wahdatul Wujud, yang dibincangkan dalam Masjid Zuhaid, dikutip pendapat-pendapat Syekh Ahmad Serindi. Dan juga Tasawuf Aqidah Islam Al-Multaqah min Kitab Al-Maktubat Serindi dikarang pada awal tahun 1900 lagi. Maksudnya dia telah bawa kitab ni, walaupun dia tokoh Melayu yang sebenarnya berpegang dengan mazhab Asy'ari, tetapi tidak menjadi salah untuk dia pegang dengan Maturidi, sebab kedua-duanya adalah tokoh ahli sunnah wal jamaah dalam akidah. Baik, saya nak ambil ringkasan akidah yang dipegang oleh Syekh Ahmad Serindi dalam kitab maktubat, dan bagaimana pula nanti kasyaf dan sebagainya bila berhadapan dengan akidah Islam. Baik, yang pertama sekali, simple, yang dipegang oleh kita semua sama dengan akidah Asy'ari, cuma berbeza sedikit istilah saja, iaitu yang pertama, Allah wujud dengan zat Al-Aqdas. Aqdas ni daripada Qudus. Kalau tasawuf ni menyebut Aqdas ni dia lebih tinggi daripada tanzih. Tanzih fi tanzih, maha suci dalam maha suci lagi. Kalau kata Qudus tu, tanzih fi tanzih, maha suci dalam maha suci lagi. Kita duk kata subhanallah, mungkin subhanallah kita tu tak mencapai, tapi Tuhan tu lebih daripada apa yang kita tanzihkan lagi. Okay? Tidak bersambung dengan Adam Sabiq dan Adam Lahid. Okay? Allah adalah wahid esa pada wujudnya, uluhiyahnya dan hak ibadat kepadanya. Okay? Bersifat dengan sifat kamilah seperti hayat dan lain-lain sampai takwin lah, sebab dia mazhab buasan Abu Mansur Maturidi meletakkan takwin di antara sifat kamilah Allah SWT. Dan sifat yang iktibariyah dan salbiyah seperti qidam, azali, uluhiyah, dan zatnya bukan bersifat jisim, jasmani, arak dan sebagainya. Dan juga sifat-sifat baru yang melazimkan kekurangan. Saya nak ringkaskan. Kemudian Allah adalah Qadir Mukhtar dalam menjadikan segala sesuatu. Tidak ada paksaan bagi Allah, sebab Allah Ta'ala nak mencipta alam ini, harus dia bagi dia. Tak cipta pun tak apa, nak cipta pun tak apa. Jadi Mukhtar, tak ada siapa pun boleh paksa Tuhan nak cipta alam ni. Hanya Allah yang bersifat qadim. Maka segala sesuatu selain Allah Ta'ala adalah bersifat baru dan makhluk, dan dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada tiada kepada wujud yang bersifat baru. Ini akidah yang dipegang. Allah mengetahui yang kuliat dan juz'iyat dan segala rahsia yang tersembunyi. Tidak macam falsafah yang mengatakan bahawa Allah SWT mengetahui yang kuliat saja, yang general, bukan juz'iyat. Sebab itu Imam Ghazali tolak pendapat tersebut, dan pendapat ini juga adalah merupakan gabungan daripada pemikiran Imam Al-Ghazali dalam akidah Abu Mansur Al-Maturidi.
Dan Allah berkata, iaitu mutakallim dengan kalam yang satu dalam menyuruh dan melarang dan mengkhabarnya dalam Taurat, Injil, Zabur, Quran dan segala suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan wahyu, diturunkan kepada anbiya, maka semuanya adalah kalam Allah yang wahid. Kemudian perbuatan manusia adalah makhluk, ikhtiar dan kasab, dan manusialah yang menanggung segala dosa dan pahala. Simple, kita faham. Para malaikat adalah hamba Allah yang mulia, yang sentiasa taat pada perintahnya, bukan lelaki dan bukan perempuan dan tiada keturunan. Baik. Segala anbiya adalah maksum dan benar. Segala usul agama yang dibawa dalam agama mereka adalah satu, agama tauhid. Okey, la ilaha illallah. Dan mereka adalah hujjah balighah. Hujjah balighah ni maksudnya di akhirat kelak, kalau kita nak berhujjah dengan Tuhan, kenapa kita tak semayang dan sebagainya, tak boleh dah, sebab Nabi telah diutuskan. Bila Nabi dah wafat, para ulama terangkan Islam, para ulama terangkan Islam, kita dah tak ada hujjah dah dengan Allah Ta'ala. Kalau tak buat semayang, kena siksa juga, sebab Nabi dah diturunkan. Hujjah balighah. Okey, awal anbiya adalah Nabi Adam dan khatimul anbiya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pegangan kita. Sekarang ni ada dakwaan-dakwaan nabi-nabi yang baru ni semua kena tolak, tak betul. Salah daripada segi usul akidah. Okey. Dan kemudian pengakuan keutamaan para khulafa arba'ah ar-rasyidin. Orang tasawuf pun pegang, walaupun dia bukan usul akidah, tapi dia segi mulhaq saja atas tertib khilafah mereka. Segala peperangan, pertelingkahan antara para sahabat adalah perbezaan ijtihad dan hendaklah ditanggung dengan tanggungan yang baik, dan tidak boleh mencela, mentohmah, memfasikkan para sahabat, kerana keseluruhan mereka adalah adil dan segala riwayat mereka adalah diterima. Ni para sahabat, kita tak boleh, jangan campur tangan dah hak sejarah ni, nak cerita pasal Muawiyah dan sebagainya, secara peribadinya dan sebagainya, kita tutup mulut. Sebab itu sejarah, kita kena memuliakan para sahabat seperti mana yang telah diputuskan oleh ulama-ulama seperti Ibn Hajar. Kita diam, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab mereka itu adalah dalam pegangan kita kulluhum adul. Mereka ni semuanya adalah adil. Sebab mereka ni duduk dengan Nabi dan mereka lebih faham apa yang berlaku pada zaman mereka. Kita ni jauh. Jadi Asyibli mengatakan bahawa la amana bi Rasulillah man lam yuwaqir ashabahu. Maksudnya tidak sempurna beriman dengan Rasulullah itu, bukan maksud tak beriman. Tidak sempurna iman dengan Rasulullah itu kalau orang yang tidak memuliakan para sahabatnya. Ini yang dinakalkan daripada kitab Maktubat oleh Imam Sirhindi daripada tokoh Sufi Asyibli. Okay. Beriman dengan kewujudan alam kubur, ahwal kiamat, syafaat, titik sirat dan syurga dan neraka seperti yang kita maklum sekarang ni, dan segala orang mukmin masuk dan kekal di dalam syurga, dan orang yang tidak beriman kekal di azab di dalam neraka, dan orang mukmin melihat Allah Ta'ala dalam syurga tanpa kaifiat dan misal. Ini maklum dalam akidah Asy'ariyah pun sama, cumanya berbeza sikit yang ni. Nabi Muhammad SAW melihat Allah ketika Isra' Mi'raj di dalam syurga, bukan di dunia, dan hukum syurga adalah hukum akhirat. Di sini Imam Sirhindi telah mentahqiqkan masalah ru'yatullah ni kepada Nabi Muhammad, seperti mana dalam kitab Ihya Ulumuddin yang Imam Ghazali mengatakan lam yara rabbahu tu di dunia ini, diiktimad di dunia memang tak boleh tengok, tapi Nabi tengok Allah SWT di ketika Isra' Mi'raj di alam syurga. Alam syurga adalah hukumnya adalah hukum akhirat, sebab dunia ni kita tak boleh tengok. Dunia ni tempat yang lemah untuk menerima, kalau bahasanya, tajalli Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi Musa AS ketika mana minta kepada Allah Taala nak tengok Allah Taala, perkara tu mungkin boleh, tapi tak boleh tengok. Sebab apa? Dunia ni sangat lemah, bukan di sini. Kena tunggu selepas mati, di dalam syurga nanti baru boleh tengok. Di sinilah yang Imam Syekh Ahmad Sirhindi mentahqiqkan bahawa Nabi tengok Allah SWT bila kaif di syurga, dan hukum syurga itulah hukum akhirat. Ini satu benda yang kadang-kadang kita belum pernah terdedah lagi, tapi didedahkan oleh Syekh Ahmad Sirhindi dalam mentahqiqkan kemuskilan ini dalam kitab-kitab akidah. Baik, apakah peranan tarekat tasawuf dalam akidah? Apa peranannya? Apa peranan tasawuf dalam tarekat tasawuf dalam akidah? Adakah nak buat satu benda yang baru? Tidak. Tetapi tarekat tasawuf tersebut nak bagi kita mudah terima akidah Islam dengan tenang dan penuh yakin, seperti mana apa span
span yang span yang kita basuh pinggan tu, menyerap air masuk dengan mudah, tenang, tak ada gundah gulana. Kau tidak gundah gulana. Jadi peranan tarikat adalah untuk memastikan kita dapat terima akidah tu dengan mudah dan tenang, sebab hati kita ni kotor, hijab banyak, nak bersih payah. Jadi mengikut Imam Serindi, dia kata akidah Islam yang bersumberkan Quran dan Sunnah adalah bersifat mudah diterima dan fitrah semula jadi manusia. Badihi ni maksudnya boleh diterima, tak ada masalah. Cumanya ada masalah kalau tak boleh terima tu sebab diri kita ada masalah, hati kita ada masalah. Dan bersifat kebenaran yang pasti. Alam ini tidak boleh wujud melainkan dengan adanya pencipta, pasti. Okay? Adanya kursi depan tuan-tuan dan perempuan bukan ada dengan begitu saja, tentu ada yang menyusun, pasti. Okay? Ideologinya seperti gula. Gula ni tabiatnya manis, tapi bagi individu yang sihat merasainya. Tapi jika individu yang mengalami sakit kolera, dia sebut sofrawi, dalam kitab tu sebut sofrawi ni sakit kolera, rasa manis gula tidak dapat dikecapi dengan sebenar, melainkan setelah sakit tersebut sembuh. Akidah Islam tu macam tu lah. Akidah Islam tu tak ada masalah. Yang masalah kita tak rasa manisnya akidah tu sebab hati kita ni banyak karat. Okay? Bahasa-bahasa mudahnya lah. Begitulah kiasan seorang yang punya penyakit hati daripada nafsul ammarah yang ingkar kepada Allah dan perintahnya, maka rasa kepahaman akidah tidak dapat dirasai dengan penyakit, sehinggalah penyakit hati daripada nafsu ammarah itu dilenturkan. Nafsu ammarah ni tuan-tuan faham dia bersifat suka ingkar pada perintah Tuhan, tak nak semayang, tak nak puasa, tak nak zakat. Itu nafsu amarah. Okey, dilenturkan, dibersihkan dengan amalan zikir sehingga bertukar sifat dengan nafsu mutmainnah yang tenang. Itulah tujuan zikir, bukan nak tengok perkara-perkara ghaib, warna dan sebagainya, bukan. Okey, maka hati mudah tenang dan menjadi tetap menerima akidah Islam. Baik. Apakah takrif tasawuf? Apakah takrif tarikat? Kadang-kadang saya juga menghadiri seminar-seminar, kadang-kadang suka juga orang awam nak faham apa itu tarikat. Tarikat itu ialah hendaklah seorang itu berilmu, beramal dengan pimpinan guru. Itu saja maksud tarikat. Seseorang itu, saya ulang kali, maksud tarikat itu ialah seseorang itu berilmu, beramal dengan pimpinan guru yang mempunyai silsilah sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga dapat mencapai amalan syariat itu kepada darjat yang ikhlas dan berakhlak-akhlak yang mulia. Itulah tarikat. Seperti yang saya rumuskan berdasarkan kepada kepahaman saya. Saya tak nak ambil takrifan-takrifan yang susah-susah, nanti masyarakat susah nak faham. Jadi saya ulang sekali lagi, tarikat itu ialah kita berilmu, beramal dengan pimpinan guru yang mursyid, yang mempunyai silsilah sampai Rasulullah SAW, sehinggalah kita punya amalan tu sampai ke darjat ikhlas dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Itulah tarikat. Okey, ini berdasarkan pahaman saya lah. Okey, justru itu seseorang individu Muslim hendaklah mempelajari akidah dan syariat menurut kepahaman dan huraian muktabar yang dipakai oleh majlis ulama ahli sunnah wal jamaah, yang diambil dan disusun daripada zahir Quran dan sunnah. Maksudnya orang tarikat pun dia bukan dia boleh tunggu ilmu laduni, dia pun kena pergi mengaji, pergi pondok-pondok, madrasah, masjid, ustaz-ustaz mengajar kita aqidatul awam dan sebagainya, kena mengaji dulu. Mengaji, faham, lepas tu barulah disertai dengan zikir supaya hati kita tu dapat terima amalan-amalan yang diajar di dalam masjid dan tempat-tempat yang lain. Sebab diambil daripada Quran, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dalam surah Al-Jumu'ah. Ada setengahnya mengaji dulu zikir, kemudian ada setengah zikir dulu mengaji, kemudian dua-dua boleh. Ada setengah masjid tu dia belajar dulu akidah dan sebagainya, kemudian zikir pun boleh, tak ada masalah. Ada setengahnya zikir dulu mengaji kemudian pun boleh, tak ada masalah. Yang penting jangan lupa Tuhan, itu saja. Okey. Okey, tarikat sufi. Okey. Kemudian ni lepas kita ada ngaji tu, kemudian hendaklah disusuli dengan perbanyakan amalan zikrullah yang diambil daripada guru mursyid yang mempunyai pertalian kerohanian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini persoalan, adakah tarikat sufi ini satu tambahan dalam ajaran Islam? Tarikat sufi bukan satu ajaran tambahan dalam agama Islam, tetapi adalah intipati agama yang melatih hati sentiasa ingat dan hadir kepada Allah. Bila sebut tarikat Naqsyabandi, Qadiri, Chisti, Ahmadiyah, itu nisbah majazi saja.
tapi merujuk kepada guru tadi tu yang pimpin kita daripada segi ilmu dan amalan untuk mendapat untuk mencapai darjat yang ikhlas dengan metod-metod yang disusun oleh Syekh Ahmad. Sebagai contoh, Syekh Ahmad bin Idris, apa yang disusun pula ada dalam Quran dan Sunnah. Itulah tujuannya. Bukan benda baru, sebab dia nak mengajak kita dengan metod tadi untuk ingat Allah. Itulah intipati dalam tarekat. Okey. Hal ini merupakan ruh ibadat, intipati ibadat dan ketaatan yang mencapai tahap keyakinan penuh, bersih dan ikhlas. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, aqimis solata li zikri. Dirikan solat untuk ingat aku. Berapa banyak kita ni diri solat pada zahirnya, pada takbirnya, tapi bukan pada hatinya. Diterimalah di sisi Allah dengan kadar yang kita ingat kepadanya, tetapi kesempurnaan itu yang kita nak. Kesempurnaan itu, aqimis solata li zikri. Tak apalah ingat 1/3, 2/3 pun Tuhan terima. Sebab dalam Quran pun menyebut faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Satu zarah kita ingat pun Tuhan terima, tapi tak sempurnalah ibadat kita kepada Tuhan. Itu yang kita kena malu tu. Okey. Tujuan zikir itulah kita nak dapat penuh sembahyang kita 4 rakaat tu di takbir sampai salam tu ingat Allah. Okey. Ingat Allah, bukan ingat Giant ke Tesco ke, masa itulah duk teringat nak beli macam-macam. Okey, lepas tu barulah kita ambil tulis nak beli apa-apa pun. Masa sembahyang kita sembahyanglah kan. Okey baik. Tujuan tarekat sufi adalah untuk menyucikan hati supaya bersih dan dapat menerima akidah Islam dalam keadaan tenang, tetap dan penuh keyakinan. Penyakit hati seperti syak, ilusi, waham dan keraguan tidak dapat dihilang dengan pelbagai dalil melainkan daripada perbanyakan zikrullah. Sebab syak wasangka, syak zon kadang-kadang tidak dapat dihilangkan dengan perbanyak dalil, tapi melalui zikrullah. Dengan zikrullah ni seolah-olah macam air mutlak menghilangkan kotoran. Tapi kena memperbanyakkan zikir lah. Nanti zikir itu seperti la ilaha illallah, Allah, Allah subhanallah dan sebagainya, seperti mana yang telah diizinkan diajar oleh guru tersebut. Zikrullah. Ni tujuan dia adalah untuk membersihkan hati supaya akidah tadi mudah masuk. Supaya bila dah masuk dia faham, tak ada lah nak jadi mujassimah, musyabihah tu. Yang jadi itu sebab dia tak ada zikir dalam hati. Okey, sebab Allah Taala laisa kamitslihi syai'. Zikrullah dapat membersihkan dan menyakkan penyakit hati seperti umpama air mutlak yang menyucikan segala kotoran sehingga bersih. Itulah peranan zikrullah yang tidak ada pada amalan-amalan yang lain, yang mana zikrullah ini sangat kukuh kepada membentuk akidah kita menjadi kukuh dan syariat kita menjadi sempurna. Gunanya zikrullah dalam akidah ialah supaya iman naik daripada taklid kepada hakul yaqin, manakala gunanya zikrullah kepada amalan syariat ialah untuk melenturkan nafsu amarah kepada nafsu mutmainnah sehingga mudah menghilangkan malas, gemar melakukan ketaatan dengan hati yang rela, tetap dan suka. Kadang-kadang kita nak sembahyang 2 rakaat tu macam sembahyang, macam kita bawa batu di atas kepala waktu nak buat kerja kontrak. Berat. Pasal apa? Pasal tak ada rasa kasih kepada amal ibadat tu. Zikrullah tak ada. Zikrullah tak ada. Kalau kita tengok televisyen ke apa, duk tengok televisyen, nak sembahyang 2 rakaat tu rasa macam sembahyang sejam, sedangkan dalam 10 minit 5 minit je. Sebab tak ada zikrullah. Tak ada zikrullah dalam hati. Jadi inilah tujuan dalam syariat. Dalam syariat, dalam nak melaksanakan puasa, zakat, semayang ni, tujuan zikrullah tu ialah nak memudahkan kita melaksanakan ibadat dengan hati yang hadir. Itu saja. Tetap dan rela dan suka pada ibadat. Bila tak ada zikir, dia jadi tak suka. Dia jadi engkar. Jadi Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi menyebut tujuan suluk tarikat ni ialah, maksudnya adalah agar ilmu yang hanya diketahui secara umum, ijmali, diketahui pula secara terperinci. Lama-lama Tuhan ilhamkan kepahaman yang baik-baik secara terperinci satu. Kita faham adanya halawah kemanisan dalam ibadat tu. Begini Tuhan suruh puasa ni, ada kebaikan begini. Jangan buat perkara-perkara yang salah ni sebab dia punya kesan dia begini dan begini. Faham. Nak sampai ke tahap faham itu melalui cara hati. Dan yang diketahui secara pendalilan istidlal dapat diketahui dengan dihayati pula dengan kasyaf. Kasyaf ni maksudnya lebih mendalam, dengan penghayatan, dengan lebih mendalam. Macam kita makan, kalau kita nak rasa gula, apa itu gula? Orang sembang gula ni ada molekul ni, payah sangat ambil gula letak, faham ini gula. Macam tu lah maksudnya, mendalam lagi, shortcut.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Quran sangat jelas tentang hubungan zikrullah dengan ketenangan hati itu, iaitu dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, auzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itulah tujuan zikir, untuk menenangkan hati kita. Kita ni kadang-kadang masalah kita duduk petikai orang ni sebab hati kita tak tenang. Okey, bila tak tenang itulah keluar macam-macam. Okey, jadi stres dan sebagainya itu dapat dihilangkan dengan kembali pada ajaran Islam, iaitu memperbanyakkan zikrullah. Nabi SAW sabda, inna likulli syai'in saqalah wa inna saqalatal qulub zikrullah. Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada pencucinya, dan pencuci hati itu adalah zikrullah. Kita ni kereta kita boleh cuci seminggu sekali, baju kita boleh cuci seminggu sekali, tiap-tiap hari lah, tapi hati kita lupa nak cuci. Cucilah dengan memperbanyakkan zikrullah. Zikrullah Allah, subhanallah, la ilaha illallah, baca Quran, selawat. Itu yang khususnya. Yang umumnya adalah kullu ta'atin zikrullah. Setiap perkataan itu zikrullah. Semayang, tolong orang, senyum, itu pun termasuk dalam zikrullah. Hantar anak pergi sekolah pun zikrullah juga. Sebab itu termasuk dalam ketaatan yang umum, masuk yang umum. Okey. Kadang-kadang zikir ni nak kena tengok agak suasana semasa. Kalau ada anak pergi sekolah, kena hantarlah. Hantar anak sekolah pun dikira sebagai zikrullah juga. Okey. Kadang-kadang nak zikir ni anak pergi sekolah, tapi hak tu zikir khusus yang kita boleh buat pada hari yang lain, masa-masa. Tapi kalau anak pagi tu nak pergi sekolah, termasuk zikrullah juga. Kullu ta'atin zikrullah. Setiap perkataan zikrullah. Hantar anak pergi sekolah pun benda taat, termasuk dalam zikrullah. Yang ni yang orang-orang ahli tasawuf kena faham. Jangan duduk pegang tasbih saja, perkara dunia yang lain pun kena buat juga, dia termasuk dalam zikrullah. Okey. Ini sebab orang-orang sufi ni sebenarnya dia membangunkan dunia dengan hati yang hadir pada Allah Ta'ala. Lepas tu jadi berkat tu. Jadi kepentingan dan peranan zikir diperkuatkan oleh Ali Al-Mursafi dengan katanya, saya ambil terjemahan saja, mudah sikit. Ubat yang terlebih cepat menyucikan hati daripada mengekalkan menyebut zikrullah. Dan zikrullah itu pada menyucikan hati seperti hukum pasir yang kasar yang menyucikan karat tembaga. Tu dia punya kecepatan, keberkesanan zikir dalam menyucikan hati itu umpama seperti pasir kasar yang menyucikan tembaga, karat tembaga. Kalau kaum ibu ni pergi kenduri kan, dia ada kuali kan, kuali tu bawah tu karat dengan api, hitam dengan api. Tapi kalau nak cuci tu guna berus tu tak boleh hilang. Ambil pasir, tonyoh tu berkilat balik. Tu nak, maksudnya akal kita pun boleh terima benda tu, logik. Okey. Dan hukum segala ibadat yang lain daripada zikir dalam menyucikan hati seperti hukum sabun dalam menyucikan karat tembaga. Cuba ambil sabun tengok, cuci belakang tu, lambat nak habis. Ambil pasir, cuci sekali, habis. Kalau ambil sabun, jenuh lah, habis sabun-sabun tu. Okey. Ini contoh kiasan dalam konteks akal nak bagi kita faham. Sebab kita tak nampak hati itu, dan zikrullah tu di dalam hati, melainkan dikiaskan dengan sesuatu yang kita nampak, kita faham itu peranan zikrullah. Jadi kedudukan kasyaf dan pengalaman kerohanian dalam akidah ni penting ni. Kita banyak sangat duk main-main benda ni. Dalam masyarakat kita ni banyak sangat duk cerita benda kasyaf dan pengalaman kerohanian ni. Memang ada, tapi kedudukannya itu tetap tidak boleh melepasi Quran dan Sunnah. Okey. Menurut Syekh Ahmad Serindi, tarikat dan hakikat adalah memberi khidmat khadimah dan mengikut tabi'ah untuk menyempurnakan amalan syariat untuk sampai ke darjat ikhlas dalam ketaatan dan maqam abdiyah. Tengok di sini Syekh Ahmad Serindi mengatakan bahawa tarikat, apa jenis tarikat pun, apa jenis hakikat pun bincang, dia khadimah, bagi servis. Khadim ni memberi khidmat, tabi'ah, ikut apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Okey, untuk membantu menyampaikan seorang itu dalam amalan syariatnya ke darjat yang ikhlas dalam ketaatan dan maqam abdiyah, seperti mana yang Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita nak sampai tahun tu lah. Okey. Okay. Segala bentuk pengalaman kerohanian seperti ahwal, ni saya sebut jugalah sebab benda ni dibincang dalam istilah tasawuf. Jazbah, kasyaf, mawajid dan segala bentuk pengalaman kerohanian bukan objektif, bukan tujuan utama kita di dalam suluk.
Okey, dalam perjalanan tarikat. Tetapi pengalaman Quran tersebut yang terhasil adalah merupakan proses dan wasilah untuk menghilangkan hijab, untuk sampai ke maqam keyakinan penuh, ikhlas dan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Syekh Ahmad Serindi menyebut, sekiranya berlaku suatu perkataan-perkataan yang dilihat zahirnya bercanggah dengan syarak tu, pada masa itu seorang itu berada dalam keadaan sakar, mabuk dan juga sibuk ahwal. Tetapi apabila dia telah naik lagi sampai ke tahap kesedaran baqa' as-sahwu, maka segala yang dia kata itu sebenarnya tak ada apa pun, haba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan saja. Kalau nak banding dengan apa yang dia buat dalam Quran dan Sunnah, tak ada apa, tak ada iktibar apa pun sampai tahap tu. Ini saya ambil sikit poin-poin. Jadi benda ni ada, tetapi dia masih tertakluk di dalam perintah Al-Quran dan Sunnah. Segala kasyaf ahwal mawajid azwaq ni masuk juga lah. Zauq sebut zauq ni pun makhluk juga. Apa yang tergurih dalam hati kita ni zauq kan makhluk juga. Dan pelbagai bentuk pengalaman kerohanian yang bercanggah dengan i'tiqad dan amalan syariah walaupun sebesar zarah. Ini mubalarah sangat-sangat ni. Walaupun sebesar zarah adalah satu kerugian dan kerosakan, bahkan dianggap sebagai istidraj. Kita duk rasa hak kasyaf kita dapat ni lah yang bagus sekali, nak banding dengan apa ulama bawa Quran Sunnah tu, kita rasa bukan betul lagi. Walaupun sebesar zarah pun dia kata sebagai satu yang kerugian dan kerosakan dan bahkan istidraj, tipuan saja, mainan syaitan saja. Jika mendapat daulah ittiba', dia sebut daulah ittiba' ni satu benda besar. Daulah ittiba' ni kita mengikut, berpegang dengan etikat dan syariat ahli sunnah wal jamaah yang selari dengan Quran dan Sunnah, walaupun tidak mendapat apa-apa bentuk pengalaman kerohanian, adalah lebih disukai dan selamat. Tak semestinya kita nak dapat semua, sebab ini kurniaan Tuhan. Kita bukan boleh paksa Tuhan. Kita zikir-zikir kita nak paksa dapat, tak. Tuhan nak bagi, kerja kita buat yang nak bagi Tuhan. Jadi kalau tak dapat apa-apa pun, tapi kalau kita dapat daulah ittiba', kita berpegang dengan manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga syariat 4 mazhab tu, alhamdulillah selamat dah kita. Tuhan nak tanya yang tu, Tuhan tak tanya dah kasyaf awal tu, tak tanya ni kamu buat apa, selari tak ni apa Nabi sebut gini. Okey, yang tu ditanya. Jadi pegangan Ahmad Serindi ni selaras dengan pendapat Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili yang mengatakan, saya baca dia punya mafhum saja, apabila bercanggah kasyafmu dengan Alkitab dan Al-Sunnah, maka berpeganglah dengan Alkitab dan Sunnah. Tengok tu. Dan tinggallah kasyaf dan katakanlah pada dirimu bahawa Allah Ta'ala telah menjamin bagi diriku ismah, terpelihara daripada kesalahan pada kitab dan sunnah. Allah Ta'ala telah menjamin ismah, pelihara daripada salah itu pada Quran dan sunnah. Okey? Dan tidak menjamin ismah bagiku pada kasyaf ilham dan musyahadah bersama musyahadah. Jadi kita kena duduk dengan para ulama yang telah bersepakat bahawa tidak boleh beramal dengan kasyaf, ilham dan musyahadah melainkan setelah selesai ditimbangkan dengan Alkitab dan Sunnah. Dia bukan menjadi hujah, tapi boleh sebagai untuk takkid kita, untuk memperkemahkan kita, boleh lah. Tapi setelah dibentangkan dan dilihat daripada semua segi berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya segala kasyaf ahwal mawajid dan pelbagai bentuk kerohanian yang berlaku merupakan wasilah untuk tahqiq dan tunduk patuh. Ni saya silap sulit tunduk di situ, tunduk tak apa, tuntut pun boleh juga, tuntut patuh kepada sehingga ke tahap keyakinan yang penuh dan jelas ajaran, etikat dan amalan syariat di sunnah wal jamaah yang diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Tambahan pula istimbat dan huraian akidah dan syariat yang diambil daripada Quran dan Sunnah merupakan hakikat kebenaran yang tertinggi dan mutlak yang diperakui oleh majlis ulama muktabar, adalah ajaran yang pasti dururi daripada segi kebenaran. Tak boleh nak challenge dengan pendapat-pendapat Ibnu Hajar, Imam Nawawi dan sebagainya. Tak boleh. Okey, oleh itu tiada kasyaf dan pelbagai bentuk kerohanian, pengalaman kerohanian yang boleh melampaui hakikat kebenaran ajaran yang terkandung di dalam Quran dan Sunnah, melainkan kasyaf dan pelbagai bentuk pengalaman kerohanian sebagai jalan pencerahan yang mendalam untuk menghayati kebenaran Al-Quran dan Sunnah pada martabat keyakinan yang penuh, tetap dan tenang. Okey, baik. Satu lagi, Syekh Ahmad Serindi juga amat menekankan i'tikad kemahasucian dan ketakdisan Allah Subhanahu Wa Taala
yang mutlak dan tidak dapat dikecapi dengan penglihatan hati dan mata hati hakikat Allah SWT di dunia ini, melainkan pengakuan lemah dan penyerahan mutlak, pengakuan tidak dapat sama sekali mengetahui hakikat diri Allah SWT semasa hidup di dunia ini. Okay? Apa yang terhasil daripada pengalaman kerohanian hanyalah untuk mencapai keimanan. Iman saja, membenarkan dan keyakinan yang penuh dan tetap kepada hadrat Allah SWT, dan pegangan ini selaras dengan pendapat sufi yang lain seperti Abu Bakar Al-Kalabadi dan Abu Nasr As-Sarraj dalam kitab Al-Lumah. Ini saya bawa Abu Bakar bin Abi Isa Al-Kalabadi menyatakan, ahli sufi percaya bahawa Allah Ta'ala tidak boleh dilihat di dalam dunia ini sama ada dengan mata kepala atau dengan mata hati, kecuali dari segi keimanan, jihad al-iqan. Kerana melihat Allah Ta'ala itu adalah satu kurniaan dan pahala yang paling tinggi dan paling mulia, maka dengan melihatnya pun mestilah di tempat yang paling tinggi dan mulia, iaitu di syurga. Jadi ini pun kita kena faham dan kita kena ambil iktibar, sebab banyak juga dakwaan-dakwaan yang berlaku melihat Allah SWT di dunia dan sebagainya, itu kena tengok satu persatu terperinci. Sebab ahli sufi pun mengatakan tidak dapat dilihat kecuali dalam jihad al-iqan, yakin saja pada Allah SWT. Okay? Kemudian Abu Nasr At-Tusi menyebut, seorang hamba hendaklah mengetahui bahawa sesuatu yang dilihat oleh mata di dunia ini daripada cahaya dan sebagainya, sesungguhnya ia adalah makhluk. Tiada antara makhluk dan Allah Ta'ala dan sifat-sifat bandingan yang syibih, tetapi semuanya adalah makhluk yang dijadikan. Yang dimaksudkan ru'yatul qulub, iaitu at-tasdiq wal musyahadah bil iman wa haqiqatul yaqin. Itu takbir kepada ru'yatul qulub. Jadi perkataan ru'yah di dunia dan sebagainya itu dia adalah al-idrak ubudiyah. Dipanggil dalam bahasa Arab al-idrak al-ubudiyah. Yakunu ma'hu idraku rububiyah, seperti mana yang telah berlaku pada Asal Tustari. Dia kata arba'una sanah. Ini nak saya bagi gambar arba'una sanah ukhatibun nas wan nasu yazunnuna anni ukhatibuhum. Jadi Sahal kata, aku ni 40 tahun sebenarnya aku berbicara dengan Tuhanku, tetapi manusia menyangka aku bicara dengan mereka. Maksud perkataan ukhatibul haq ni pada Allah Ta'ala adalah al-idrak ubudiyah, satu kepahaman dan keyakinan saja. Takbir ulama-ulama ni, ahli sufi ni, nak kena perinci dengan kaedah-kaedah yang muktabarah. Kita tak boleh faham secara lalu begitu saja. Dia panggil idrak ubudiyah, yakunu ma'hu idrak ar-rububiyah. Ini ataupun dipanggil syuhud, musyahadah saja. Okey. Ahmad Sirini berpandangan bahawa hakikat zat Allah adalah melampaui segala yang mawujud. Beliau mengungkap dengan kata-katanya seperti fahuwa subhanahu wa ta'ala wara'ul wara' summa wara'ul wara' summa wara'ul wara'. Maha suci Tuhan yang maha suci, di sebalik daripada sebalik, kemudian di sebalik daripada sebalik, kemudian di sebalik daripada sebalik. Maksudnya tak boleh nak jangkau, nak cerita tentang Tuhan ni di dunia ni, tak boleh. Apa perkataan pun tak mampu. Okey. Kemudian dengan istilah yang lain, abatul batin dan sebagainya, saya nak pergi sikit yang penting-pentingnya. Jadi Syekh Masri berpandangan bahawa ru'yah tamassul ataupun ru'yah kaif di dunia ini bukan ru'yah Allah Ta'ala yang sebenar, tetapi ru'yah makhluk yang dijadikan, ditafsirkan dengan cara misal adalah bukan hakikat Allah. Sesungguhnya hakikat hadrat Allah itu adalah wara'ul tamassuq wa wara'ul wara' wa tawahum wal khayal wa kullu zalika makhluqun lahu. Melampaui bentuk bandingan, misal, waham dan khayal, semuanya adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Pendapat Syekh Ahmad Sirini ini selaras dengan kata-kata Syekh Bahauddin dalam kitab maktubat kat saya ambil, iaitu kullama kana mashhudan aw masmu'an aw ma'luman fa huwa ghairullah yang bagi nafyuhu fi haqiqah bi kalimah la. Setiap apa yang dilihat dalam kita punya mujahadah tu, didengar, diketahui apa yang lintas-lintas dalam hati kita tu, kesemuanya itu bukan hakikat sebenar Allah SWT, maka dituntut untuk menafikan hakikat keadaan tersebut dengan perkataan la, tidak. Okey, yang ni saya tak baca dah ni. Saya nak ambil kaedah-kaedah yang mafhum di dalam ilmu kalam kita ni, iaitu kullu ma khatara bi balika fallahu khilafu zalik. Setiap apa yang terdetik, terlintas, terkhayal dalam hati kita tentang Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala bukan yang demikian. Maka setiap apa yang terlintas dalam hati engkau dan khayal engkau, maka Allah Ta'ala adalah melampaui, tidak sama dan tidak serupa sama sekali yang demikian. Sebab
Akidah Islam tentang ketidakserupaan Allah Ta'ala ni sangat clear, sangat jelas di dalam Quran, iaitu laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sangat jelas, tak ada takwil-takwil apa dah. Laisa kamitslihi syai', tak ada apa-apa bandingan dah. Cumanya diceritakan tentang istiwa dan sebagainya, ana taqribul faham syar'an, hanyalah sebagai nak bagi faham, menyampaikan faham sahaja, bukan hakikat sebenar. Hakikat Allah Ta'ala tu hanya dari segi lughawi saja, bukan pada hakikat maknanya. Okey, baik. Sebab itulah kalau kita bincang banyak-banyak pun, Junaid Al-Baghdadi pun pernah sebut, Junaid Baghdadi penghulu kepada semua ahli-ahli tasawuf pada zamannya, tok guru kepada semua ulama-ulama pada zaman itu. Beliau pun ketika mana di dunia ni duk syarah sana syarah sini, cerita ni ramai sana ramai sini, tak apalah, baguslah tu. Tapi dia kata apa akhirnya? Disebut dalam kitab Ihya dan sebagainya, Al-Qahtani telah berjumpa dengan Junaid Al-Baghdadi di alam mimpi jumpa di alam barzah. Tanya, wahai Junaid, apa yang Tuhan buat untuk kamu? Ma fa'ala rabbuka? Maka dijawab oleh Junaid dengan kata-kata yang sangat menyentuh hati dan perasaan saya. Dia kata, tahat ibarat wa faniyat isyarat wa ma nafa'ana illa raki'at raka'naha fi jawfil laili. Maksudnya apa? Leburlah ibarat-ibarat, hilanglah isyarat-isyarat, dan tiada memberi manfaat kepada kami melainkan 2 rakaat yang kami dirikan di penghujung malam dengan hati yang ikhlas dan rendah diri dan bersifat kehambaan diri. Itu yang Tuhan nilai, Tuhan terima untuk dirinya. Ni lebih kepada amalan untuk mencapai ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu yang paling dituntut dan jelas dalam Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu yang dituntut, bukan sesuatu yang lain. Benda tu wujud tetapi dia bukan matlamat. Okey, itu kita kena bezakan antara wasail dan maksud di dalam tasawuf. Integrasi ilmu tasawuf dalam akidah. Sebenarnya ilmu tasawuf dan akidah adalah satu yang bersepadu, tidak terpisah. Apa yang kita belajar sifat 20 tu, itulah juga akidah yang dipegang oleh ahli tasawuf. Sehingga dikatakan oleh para ulama tasawuf an-nihayah al-bidayah. Tinggi macam mana pun kita turun balik situ, amal tu juga. Makrifah macam mana pun hak sifat 20 tu juga akan diamalkan. Okey, an-nihayah bidayah. Habis macam mana pun hak mula tu juga kita nak beramal, nak pegang. Usul akidah adalah sama antara mutakalimin dan sufi. Yang bezanya adalah metod, ibarat, istilah, teknologi dan sudut pandang dalam mentakikkan perkara-perkara akidah yang melibatkan penghayatan tanzih dan takdis kepada Allah dan perkara kenabian dan samayat. Gabungan metod dan ajaran tasawuf dalam akidah Islam telah dilakukan oleh ulama Islam yang terdahulu sebelum tu. Bahkan sebelum Imam Ghazali lagi pun telah berlaku. Cuma saya bawa imam-imam ni yang terkenal ni supaya menjadi contoh kepada kita, iaitu Imam Al-Ghazali dan kitab Ihya Ulumuddin. Ada meletakkan akidah mutakalimin, kemudian dibicarakan tentang akidah manhaj sufi pada bab-bab yang lain, tapi maksudnya benda tu berkaitan, tidak bercanggah. Okey. Kemudian Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Al-Jawarid wal Jawahir. Imam Sya'rani pun gabung pula, dia tengok duk kelai banyak sangat ni. Dia pun tulis satu kitab Al-Jawarid wal Jawahir yang menggabungkan, memadukan antara manhaj mutakalimin dan tasawuf supaya nampak bersepadu. Taufikkan. Kemudian begitu juga dengan ulama-ulama kita di ulama Nusantara ni, seperti Wan Daud Al-Fatani. Kita tengok di hujung belakang tu pun dia letakkan anasir-anasir tasawuf dengan akidah Islam. Okey. Kemudian Muhammad Nafiz Al-Banjari pun menggabungkan metod kalam dan metod tasawuf dan juga martabat keyakinan tu dalam kitabnya. Maksud tidak bercanggah. Begitu juga Syekh Abdul Samad Palembang dan kitab Sirus Salikin yang sama, dibincangkan akidah mutakalimin dan sufi secara bersepadu, tak terpisah. Okey, dan juga Syekhul Islam Wan Sulaiman dalam Ayyuhal Ikhwan ila Darul Ridwan li Mardatir Rahman fi Tafsir Aqaid Islam wal Islam multaqa min maktubat Imam Sirhindi. Ini salah satu daripada kitab beliau lah. Kesan gabungan tasawuf dalam akidah akan memperkukuhkan i'tiqad dan syariat Islam secara bersepadu dan dapat mengelak individu muslim daripada terjerumus dalam ajaran sesat. Ajaran sesat ni pun ambil kesempatan juga isu-isu kasyaf dan sebagainya ni, kalau tidak disandarkan juga dengan akidah Islam yang zahir tu,
Okey. Kemudian golongan batiniyah menafikan yang zahir, akidah yang zahir pun nafikan, tak perlu pegang. Ini satu yang canggah. Zindik, ni yang putar belik ni. Zindik ni dia cakap macam-macam lah. Ni itu ini. Dan Mujassimah, Mujassimah ni bila tak ada zikir ni, duk kata Tuhan duduk atas langit lah. Sebab dia tak ada zikir, dia tak faham. Bila ada zikir, dia faham, maka perkataan-perkataan yang sebenarnya kan tidak akan wujud lagi. Sebab was-was tu dah hilang. Was-was, gangguan syaitan dah hilang. Dia banyak zikir, apa-apa tentang salah faham Mujassimah, Tuhan di langit ke, ada tangan ke, takkan wujud sama sekali. Sebab apa yang wujud tu? Sebab ada was-was. Ada was-was, ada ilusi di dalam pemikiran dan hati tu. Okey? Hal ini kerana segala i'tiqad dan amalan yang diterima adalah datang daripada hati yang suci bersih, dan amalan yang selari dengan Al-Quran dan Sunnah secara zahir dan batin, seperti mana yang telah disampaikan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan para tabi'in, serta perakuan majoriti ulama muktabar Islam. Kesimpulan, metod tasawuf dalam akidah Islam adalah metod yang diiktiraf sebagai metod ahli sunnah wal jamaah yang diambil daripada Quran dan Sunnah. Para sufi dan mutakalimin bersepakat pada usul yang satu, pada usul akidah yang diambil daripada Quran dan Sunnah, serta hukum akal yang wajib, mustahil, harus bagi Allah Ta'ala. Perbezaannya yang berlaku bukan pada usul akidah, tetapi pada sudut penafsiran, ibarat dan teknologi, dan sudut pandangan untuk mentakikkan perkara akidah yang diimani oleh Quran dan Sunnah. Dan para masyaikh boleh merujuk kitab maktubat oleh Syekh Ahmad Sirindi sebagai kitab rujukan dan kaedah muktabarah dalam menjelaskan isu-isu tasawuf mengikut pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah di Malaysia. Itu saja daripada penjelasan saya, dan saya mohon maaf sekiranya ada perkataan-perkataan yang kurang jelas, huraian-huraian yang mungkin menjadi pertanyaan. Saya mohon maaf, dan insya-Allah semoga apa penjelasan pada pagi ini menjadi satu rahmat kepada kita, menjadi pedoman kepada saya juga dan tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.